Kita mute-kan dulu peserta. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Kali lagi kita mengucapkan kesyukuran kepada Allah ya, yang membantu kita untuk terus kita belajar untuk mengenal kalimah-kalimah Al-Quran. So pengenalan kepada kalimah is a key, satu prerequisite yang penting ya. Kalau kita betul-betul ikhlas untuk memahami ayat-ayat Al-Quran, memang kita kena kenal kalimah-kalimah tu secara terperinci ya, bukannya setakat menghafal makna tak cukup ya. Kita kena mengenal kalimah dan kita memahami macam mana makna tu dibangunkan daripada kalimah itu, supaya kita melihat kalimah memahami makna, bukannya kita menghafal makna ya. Hafal belum tentu faham ya. Okey, saya teruskan perkongsian skrin dan kita akan terus bawa kepada kalimah yang seterusnya yang kita ingin kupaskan hari ini, iaitu di dalam ayat yang ke-13 surah Al-Baqarah, kalimah yang ke-9 ada kalimah anu'minu. Qalu anu'minu kama amanas sufaha. Ya, so, kalimah yang kita nak kupaskan hari ini ialah anu'minu yang merah ni, yang dibangunkan daripada 3 huruf akar alif mim nun. So kita buat pembentukan kalimah tu supaya kita mengenal ya, dari manakah datangnya anu'minu tu dan apakah konteks dia di dalam ayat tu ya. So kita gunakan terus leksi logos ni ya. Anu'minu. Okey. Apa yang kita boleh kenal di sini, kita terangkan dulu ya. Kita terangkan dulu setakat mana yang kita kenal. Kalau boleh penerangan tu perlulah lengkap ya, perlulah lengkap. Okey. Kita mulakan dengan menjelaskan jenis dia dulu ya. Jenis dia dulu, iaitu macam mana nak mengenal jenis dia ya. Jenis dia ialah kita tengok yang main component ya. Main component apa dia? Kata pokok dia di dalam kalimah ni iaitu nu'minu. Nu'minu tu ya. Kemudian dia ada penambahan hamzah khata' ni. Hamzah khata' ni dipanggilkan hamzah istifham, yang nak membentukkan nu'minu ni di dalam bentuk soalan ya. So kita boleh nyatakan apa bentuk soalan. Kalau kita nak terangkan ya, sebab dia sekarang ni dalam bentuk soalan ya, tak apa, gunakan bahasa Melayu pun tak apa ya, iaitu bentuk soalan. Sim lanon, bentuk soalan kepada ya, ataupun kita gunakan fi'il mudhari' pun boleh lah ya. Fi'il, mulakan dengan jenis dia fi'il mudhari', fi'lun mudhari' berbentuk, atau kalau nak letak yang, kena gunakan jawi di sini, kita ambil ia di sini, yang
kopikan dia, bawa ke sini. Yang ber, ya. Tu. Bila kita tengok rupa macam ni, ejaan dia macam tu, ada hamzah qata' tu, baris atas tu, kerana hamzah qata' tu adalah hamzah istifham, ya. Hamzah istifham. Fi'il, jadi yang ini sebenarnya fi'il mudhari'. Mudhari' tu bila ada hamzah istifham, kita katakan dia sebagai penerangan. Ya, dan kita tuliskan penerangan itu untuk membuktikan kita sebenarnya betul-betul kenal dan faham. Ya, kalau kita kata kita faham saja tak cukup, ya, sehingga kita terjemahkannya dalam penerangan. Sama ada kita menerangkan secara oral ataupun kita tuliskan penerangan itu, ya, supaya kita jelas, ya, apa yang kita faham tu. Jadi dia adalah fi'il mudhari' yang berbentuk soalan, ya. Tetapi fi'il mudhari' ni dia ada karakter dia. Ya, ada karakter dia apa? Iaitu pertama sekali dia adalah mudhari' yang maklum. So kita kembangkan lagi penerangan mudhari' itu. Maklum. Ya, perlahan tak apa, ya, asalkan kita faham, ya. Kita tak mahu belajar banyak, laju, tetapi akhirnya tak faham. Biar sikit, ya, tak apa. Satu hari satu kalimah pun tak mengapa, ya. Jadi dia adalah fi'il mudhari' maklum. Lepas tu non baris hadapan, ya, non baris hadapan tu itu clue lah tu, ya. Kalau non baris atas wazan satu, ya, tapi non ini dia baris hadapan, ya. So baris hadapan di sini dengan hamzah qata' berbaris hadapan, baris dhammah, baris sakinah sukun, mim baris bawah ni, ini sebenarnya acuan dia dibangun daripada acuan wazan yang keempat, ya, wazan keempat. Macam mana kita nak mengenal tu? Kita daripada bentuk ni kita tahu dia menggunakan acuan apa? Yuf'ilu, ya. Yuf'ilu tu ialah fi'il mudhari' maklum wazan yang keempat, ya, acuannya kita tunjukkan di sini, yang kuning ni, ya. Dia nampak bentuk dia. Yu'minu adalah daripada yuf'ilu, ya, maknanya dia mengambil acuan yuf'ilu untuk membentuk kalimah nu'minu tu, ya. Ya ni kemudian ditukarkan kepada nun, jadilah nu'minu, ya. So yuf'ilu membentuk yu'minu, kemudian ya tu tukar pada nun, jadilah nu'minu. Bermakna dia adalah fi'il mudhari' maklum, yang ni adalah wazan yang keempat, yang di baris wazan keempat ni jadi wazan keempat. Itulah kita menerangkan, ya, fi'il mudhari' maklum. Masukkan wazan sekali, jangan lupa, sebab wazan penting, ya. Kalau tidak, lain wazan sebenarnya dia mengambil bentuk yang berbeza. So wazan tu kena masukkan sekali, ya. Maklum wazan 4. Tapi masih lagi tidak lengkap, kerana dia masih lagi ada apa? Ada jantina dia, dan ada i'rab dia, dan ada bilangan dia, ya. Ada bilangan dia, iaitu masukkan bilangan dia, iaitu dia jantina dulu, ya, iaitu muzakkar, ya. Kerana kalimah ini adalah kalimah muzakkar, ya. Nu'minu adalah kalimah muzakkar, ya. Dia juga boleh digunakan dalam bentuk muannas, ya. Muzakkar dengan muannas untuk nu'minu sama, sebab kami bagi muzakkar dengan muannas adalah sama, ya. Tetapi dalam konteks ini biasanya kalau muannas ataupun muzakkar, apabila satu kumpulan, untuk menceritakan satu kumpulan, dia tidak menggunakan muannas, ya, dia akan menggunakan muzakkar. Sebab tu kita letak sini muzakkar, ya, bukannya muannas, walaupun ejaan dia sama, ya, untuk
muannas juga nu'minu. Itu yang senangnya kalau fa'il tu membabitkan kami, ya. Kami dia sama saja. Muannas muzakkar ejaan dia sama. Okey. Lepas tu bilangan dia bagaimana, ya? Bilangan dia ni okey, apabila nun sebagai fa'il kepada fi'il mudhari' yang bererti kami, mufrad dia, musanna dia dengan jamak ejaan dia sama, ya. Jamak dia tidak ada waw nun. So bermakna yang ni pun boleh jadi jamak, boleh jadi mufrad, boleh jadi musanna, ya. Ejaan dia sama, ya. Untuk kami, pertamanya muzakkar dan muannas ejaannya sama, tak berubah. Bilangan mufrad, musanna dengan jamak pun sama juga. Jadi cantik, ya, apabila fi'il mudhari' yang fa'il dia kami ni kita lebih senanglah, ya. Dia tidak banyak perubahan, ya. Jadi soalannya ialah, adakah dia mufrad, adakah dia musanna, dan adakah dia jamak? Kita tengok pada konteks ayat, ya, iaitu kita rujuk balik pada ayat tadi. Qalu anu'minu kama amanas sufaha. Dia adalah jamak kerana apa? Dalam madhinya ada waw al-ziyadah di sini, ya. Al-ziyadah dia tambahan tu yang mana juga kita kenali sebagai alif fariqah, menunjukkan ini fa'il yang jamak, ya. Fa'il jamak, bukannya mufrad dan bukannya musanna. Jadi mereka inilah yang berkata tu, ya. Qalu maknanya mereka telah berkata. Jadi mereka tu mana? Yang waw al-ziyadah tu menunjukkan fa'il yang jamak. So maknanya kalau mereka berkata, bermakna nu ni, kami ni adalah ramailah, ya. Dia menunjukkan kepada waw al-ziyadah tu, ya. Dan walaupun tidak ada penambahan jamak, sebab memang untuk fa'il nahnu mutakallim dia tidak ada penambahan selepas huruf terakhir nun, ya. Jadi bermakna dari segi bilangan yang ini adalah jamak, ya. Kalau nak sebut jamak pun boleh ataupun majmu' pun boleh, ya. Cuma beza dia, jam'un tu ialah biasanya sifat dia jamak, ya. Majmu' tu apa dia? Majmu' tu dalam bentuk isim maf'ul, ya. Dua-dua konteks boleh, ya. Kalau gunakan majmu' pun boleh, dia telah dijamakkan. Maksudnya macam itulah, dia telah dijamakkan. Majmu' pun boleh, ya, menunjukkan dia adalah kalimah yang dalam bentuk jamak, ya, ataupun yang telah dijamakkan, dia akan menjadi kalimah majmu', ya. Tengok konstruk dia tu, maf'ulun majmu'un, maknanya isim maf'ul tu. Okey. So dan satu lagi apa dia? I'rab. Jangan lupa i'rab dia. Tiap-tiap kalimah tu ada wazan dia, ada jantina dia, ada bilangan, ada juga i'rabnya, ya. Sebab lain i'rab dia akan membawa erti, konteks dia berbeza. So kena masukkan i'rab sekali. I'rab sini yang ditandakan oleh nun baris dhammah menunjukkan i'rab yang marfu'. Marfu'. Okey. Itu dia. So nama jenis dia ialah fi'il mudhari' ma'lum, wazan keempat muzakkar majmu' marfu'. Tapi tidak lengkap lagi kerana dia ada hamzah qata' tu, bermakna jenis yang ni fi'il mudhari' sampai marfu' tu yang berbentuk soalan. Yang berbentuk soalan, ya. So nanti kita akan dalam makna tu kita masukkan dia, tukarkan dia dalam bentuk soalan, ya. So sekarang ni kita akan buat pembentukan kalimah, ya. Pembentukan kalimah ni sangat penting, ya, untuk tuan-tuan dan puan-puan mahirkan, ya, supaya akhirnya tuan-tuan tahu kalimah ni apa dia. Kalau boleh buat pembentukan kalimah tu, maknanya 100% kita kenal dia.
Ya, bukan setakat kita rasa kenal ataupun faham makna, tak. Kita betul-betul mengenal dan kita boleh memberi makna kepada dia, ya. So, Anuk Minu adalah daripada, kalau kita tengok di sini, Hamzah Qata' Mim Nun, ya. Hamzah Qata' Mim Nun itulah huruf akar, ya, yang mana Hamzah Qata' itu adalah telah ditukarkan daripada alif, ya. Hamzah Qata' ni adalah daripada alif, dan huruf yang kedua ialah mim, huruf ketiga ialah nun. Okey. Dan kita pun sudah mengenal, dah 2-3 hari kita sudah membuat alif mim nun membentuk kata dasar Amina, ya. Amina, kata dasar dia Amina, alif baris bawah, mim baris bawah, alif baris qata', lepas tu nun baris atas Amina, ya. Okey, yang ni adalah dia punya kata dasar, ya. So, kata dasar adalah dalam dia hanya memberi makna yang asas saja, ya, yang asas saja, dan kita boleh berikan makna sini iaitu percaya. Okey, yang ni kita kena gunakan jawi, ya, sebab dia ada ca, fa, ro, Arab tak ada ca, so kita gunakan jawi, ya, percaya. Makna dia percaya. Kita kopikan bawa ke sini. Sebab apa kita nakkan makna ni? Supaya dia boleh memberi makna nanti kepada kata terbitan, ya. Kalau tak ada makna sini, kita tak dapat memberi makna kepada kata terbitan, dan tidak boleh memberi makna kepada kalimah itu. Sebab itu kena masukkan, ya, makna dia di dalam kata dasar tu, ya, kata dasar. Okey, kalau kita nak memperkenalkan Amina ni dalam sini pun boleh kita terangkan dia adalah kata dasar, ya. Kata dasar. Ya, kata dasar yang memberi erti percaya. Okey. Sekarang macam manakah nak membentuk daripada kata dasar tu, ingin membentuk Anuk Minu? So dia kenalah mengambil acuan fi'il mudhari' maklum wazan yang keempat, ya, iaitu mana kita pergi kepada template ni, acuan dia ialah yuf'ilu. Ya, yuf'ilu yang kuningkan ni fi'il mudhari' maklum wazan keempat. Ya, itu dia yuf'ilu. Jadi kita copy saja. Ya. Copy sini, kalau nak copy boleh, kalau tak nak copy type, ya, type sendirilah. So kita ambil sekarang ni Amina ni, kita nak menggunakan acuan yuf'ilu. Ni acuan dia. Acuan apa ni yuf'ilu dia? Fi'il mudhari' maklum wazan keempat. Ya, yuf'ilu ni default dia of course muzakkar dan mufrad, ya, sebab semua acuan ni ialah dalam bentuk mufrad, ya. Semua ni adalah singular, ya. Kalau dia jamak jadi perlu buat perubahan. Okey, balik sini. So sekarang kita masukkan hamzah qata', masukkan min, masukkan nun ke dalam kalimah yuf'ilu ni, ya. Masukkan acuan tu, fa mengganti alif hamzah qata' gantikan fa, min gantikan ain, nun gantikan lam, ya. Okey. So apa yang berlaku ialah bermula dengan ya baris hadapan. Ya baris hadapan. Mana dia? Tasydid sini, okey. Ya baris hadapan, lepas tu fa yang sukun bermakna hamzah qata' yang sukun, ya. Tengok bila ya berbaris hadapan, hamzah qata' tu perlu mengambil
hamzah qata' yang berkaki waw ya. Hamzah qata' dia banyak. Ya, so ambil yang berkaki waw ni. Dia ada berkaki ya, ada hamzah qata' tanpa kaki, ada hamzah qata' berkaki alif, ya, ada hamzah qata' berkepala alif. So hamzah ni banyak, ya. Hamzah. Jadi kita kena pilih yang betul, ya. So macam mana nak mengenal yang betul? Ya ni baris dhammah, jadi hamzah qata' selepasnya mestilah yang berkaki waw. Yang mana yang ni? Jangan pergi yang lain, ya. So hamzah qata' adalah fa yang sukun, jadi hamzah qata' ni sukun jugalah, ya. Kita masukkan sukunnya yu. Ya, lepas tu ain ni diganti oleh mim. Ain baris bawah bermakna mim baris bawah, ya. So ambil mim baris bawah. Okey, lepas tu lam baris hadapan digantikan dengan nun. Jadi nun itu akan mengambil baris hadapan di sini, ya, sebab baris di sini kepada lam ialah dhammah. Jadi bila masukkan nun mengganti ke lam tu, dia akan mengambil dhammah, ya. So kita tidak ikut baris di sini, ya. Kita ikut baris dalam acuan tu. Acuan itulah yang membentuk kalimah, ya. Tak kira apa baris di sini, kita kena ignore, kita kena tinggalkan baris di sini, kita ambil baris di dalam acuan, ya. So huruf tu akan mengikut baris di dalam acuan. Jadi lam baris depan bermakna nun yang mengganti lam tu akan mengambil baris hadapan juga. Jadilah yu minu. Itulah macam mana kalimah yu minu dibangunkan daripada acuan yufa'ilu. Tetapi kalimah tadi bukan yu'minu. Kalimah adalah nu'minu. Kita selesaikan nu'minu dulu, barulah kemudian sekali kita tambahkan hamzah qata', yang hamzah istifham dah. Ya. Okey. So yu'minu sudah selesai. Inilah kata terbitan yang dibangunkan daripada kata dasar mengikut acuan yuf'ilu, iaitu acuan fi'il mudhari' maklum wazan keempat. Dia menjadilah yu'minu, ya. So kita bila di kata terbitan sudah siap, kita boleh memberi makna kepada dia, ya, iaitu apa? Sekarang ni jamak, ya, sebab dia dalam di sini masih lagi mufrad, ya, sebab yufilu ni acuan dia mufrad. So bermakna yu ni adalah dia, belum lagi jamak, ya, baru dia. So kita masukkan dia. Dia di sini ialah muzakkar, dia lelaki, ya. So kita sebut dia sajalah. Dia. Okey. Asalnya percaya, ya, tetapi sekarang ni percaya apabila mengambil fi'il mudhari' wazan keempat, dia bertukar kepada beriman, ya. So dalam konteks fi'il mudhari' dia membawa erti berterusan beriman, iaitu dia sentiasa beriman. Doktor, Ya. soalan apa? Mengapa kalimah yang terbentuk daripada kata dasar Aminah dia banyak menggunakan wazan keempat, doktor? Macam fi'il madhi wazan keempat, fi'il amar wazan keempat, mudhari' pun wazan keempat. Ada sebab Untuk membawa erti beriman dia kena guna wazan keempat. Mengapa, doktor? Sebab wazan keempat ni apa impact dia? Membawa perubahan, ya. Kerana orang yang beriman dia sepatutnya berubah. Betul tak? Okey. Daripada belum beriman dia akan sembah macam-macam, kan? Ada yang sembah api, ada yang sembah matahari, ada yang sembah berhala orang yang tidak beriman, kan? Tetapi bila menggunakan wazan keempat tu dia akan berubah. Maknanya dia tak sembah api lagi, kan? Dia tak jahil lagi. Dia akan gunakan Al-Quran, ya, dan mengikut perlakuan Rasulullah. Dia akan menjadi orang yang lebih mulia. Sebab itu wazan keempat, ya. Kalau dia percaya saja ni, percaya ni tidak mungkin boleh jadi dia tidak berubah.
dia percaya ni lebih kepada bukannya dalam konteks iman, dia mungkin percayakan sesuatu. Contoh kan ya, macam kita percaya di barat sana ada negeri, ada Amerika Syarikat. Kita percaya kan? Tapi itu tidak mengubah kita. Tetapi kalau kita beriman, dia mesti mengubah. Dia ada impact transformatif ya. Oh, okey. Okey. Doktor, kalau fi'il yang jamak kan dia ada penambahan waw al-ziyadah kat ujung. Ya. Dia punya tanda fa'il dia waw saja atau waw dan al-ziyadah? Apa tanda fi'il dia untuk yang jamak? Jamak ingat ya, dia ada marfu' ke, mansub ke, majzum. Sekarang ni dalam konteks apa? Yang majzum. Marfu', sekarang ni marfu'. Okey, soalan saya yang dalam bentuk majzum ada waw al-ziyadah. Nak kata fa'il dia waw ke atau waw al-ziyadah ke atau Waw al-ziyadah kalau jamak lah. mana dua-dua huruf tu lah waw al-ziyadah, bukan waw saja, bukan huruf waw ya atau bukan huruf waw saja. Tak, waw al-ziyadah kena ada, waw al-ziyadah kena ada. Oh, okey, terima kasih doktor. Kalau marfu' waw dengan nun. Oh, okey. Kalau majzum waw al-ziyadah, kalau mansub waw al-ziyadah. Okey, terima kasih doktor. Okey, so tapi dalam konteks ni dia marfu' ya. Marfu' tetapi untuk kami dia tak ada penambahan. Dia tak ada penambahan waw nun. So kita akan tengok nanti jamak dia pun sama dengan mufrad dia. Ya. So sekarang ni sebab dia default sini ialah mufrad, ya, kita mufrad. Jadi ya ni bukannya jamak lagi, ya ni ialah dia sahaja, ya. Dia sahaja. Ya. Okey. So dia nak tukarkan kepada kami, tukarkan ya ni kepada nun. Ya, tukarkan ni kepada nun. So kita boleh copy di sini, bawa ke sini dan taruhkan arrow dan copy. Kita tukarkan ya ni kepada nun. Sebab dalam ayat tu bukannya dia tetapi kami, ya. So kita tukarkan fa'il ya tu kepada nun, ya. So nu'minu, so kita kena tukarlah makna dia. Tadi kalau yu'minu bermakna dia, so sekarang ni bukannya dia tapi adalah kami. So kita tukarkan makna di sini. Dia ni tukarkan kepada kami. Kaf, alif, mim, ya, kami. Sekarang ni kami. So kami ini, ya, dalam Arab dia boleh jadi seorang, boleh jadi dua orang, boleh jadi ramai, ya. Jadi nu'minu ni asalnya mufrad, ya. So kalau kita nak tukar kepada jamak, dia masih lagi sama, ya. So maknanya nu'minu ni boleh digunakan dalam bentuk yang majmuk ataupun jamak. Jadi kalau ini kita ambil dia sebagai jamak, jadi kita boleh memberi makna yang jamak yang ramai, iaitu kami semua. Mim, waw dan alif. Jadi bila masuk kami semua tu makna jamak lah. Kalau kami saja mungkin boleh seorang, ya. Mungkin boleh jadi dua orang, ya. Kalau dua orang kita sebut apa? Kami berdua. Itu kalau musanna. Kalau kami saja seorang. Kalau kami ramai kita terjemahkan sebagai kami semua. Untuk membezakan, ya. Jadi kita jelas apa yang kita bincangkan itu, ya. Jadi sekarang ni kita menggunakan nu'minu yang boleh jadi bentuk mufrad, boleh jadi bentuk musanna, boleh jadi bentuk majmuk. Kita gunakan dalam konteks sekarang majmuk sebab di atas tadi kita dah terangkan dia adalah majmuk, ya. Jadi kita masukkan semua kepada makna nu'minu di sini, ya. Okey, tetapi kalimah tadi dia adalah berbentuk soalan. Berbentuk soalan. So maknanya nu'minu ni masih lagi tak selesai, tak lengkap, ya. So kita masukkan
hamzah istifham. Selepasnya kopikan dia. So di awalan tu kita masukkan hamzah istifham tadi, iaitu hamzah qata' yang berbaris atas. Ya. Jadilah anu minu, ya. Okey. Itu kalimahnya yang sama dengan di dalam ayat tu, ya, anu minu. So kalau kita buat pembentukan ni sehingga selesai, ya, sama, so selesailah pembentukan tu. Ya. Okey. Okey, so ini saya akan bawa ke bawah sebab terlalu panjang ke kiri, ya. Jadi saya bawa ni ke bawah. Jadi lepas beriman ni, yang ni kita bawa ke bawah ke hujung supaya kita boleh nampak dalam satu muka, ya. So saya potong di sini, bawa dia ke bawah, copy dia ke sini. Jadi itu sambungan dia. Daripada dia sentiasa beriman tadi, kemudian kita bentukkan yu'minu kepada nu'minu yang bererti kami semua sentiasa beriman. Lepas tu kita tambahkan hamzah istifham tadi untuk menjadikan makna dalam bentuk soalan, ya, sebab sekarang ni dia bentuk soalan. Kalau macam ni dia belum lagi bentuk soalan. Mana? Yang ni tadi belum bentuk soalan. So sekarang ni kita membentuk soalan. Jadi kita masukkan soalan tu, iaitu apa dia? Apakah patut? Dalam konteks tu ialah tengok ayat dia. Qalu, mereka berkata, anu minu. Jadi soalan dia bentuk apa? Apakah patut kami beriman? Itu dia istifham dia. Ya. Apakah patut kami beriman? Ya. Ataupun apakah perlu kami beriman? Pun boleh, ya. Makna dia tidak beza sangat, ya. Apakah perlu kami beriman atau apakah patut? Tapi biasanya kita gunakan patut, ya. So masukkan soalan dia sini. Apakah ya, apakah patut fa'alita waw ta, ya, ini pukul apa dah? 7.48, ya. Okey. Apakah patut, sambung saja sini sebab yang ni tadi tak ada istifham. Sekarang ni dah ada istifham, masukkan soalan saja, ya, kepada makna yang sama. So kita copy yang tu bawa ke sini, shortcut, ya. Kalau tidak tuan type pun boleh lah. Ya. Jadi anu minu apa makna dia? Apakah patut kami semua? So bila ada dalam bentuk soalan, sentiasa ni tak perlu, ya. Sentiasa ni ialah ayat nominatif. Ya. So tak perlu. So boleh buangkan semua sentiasa, ya, sebab ini sekarang ini dalam bentuk soalan. Kalau kita menyatakan kami sentiasa beriman, boleh masukkan sentiasa. Tetapi kalau bentuk soalan tak payah, ya. Ataupun bentuk arahan, semua tak perlu, ya. So terjemahkannya cukup dengan apakah patut kami semua beriman. Itulah kira penerangan yang sudah lengkap, ya, untuk mengenal kalimah anu minu, ya, iaitu apakah patut kami semua beriman, ya. Cuma dalam ni dia tidak menerangkan satu perkara lagi, iaitu jenis yang ni apa dia, hamzah istifham, ya. So mungkin kita masukkan dalam catatan ni supaya kita bila kita rujuk nanti, ya, maklumat tu ada di dalam penerangan ni, iaitu kita masukkan dalam bracket ni, ya. Sebab apa dia menjadi bentuk soalan? Kerana terdapat hamzah istifham, ya. So kita masukkan, ya, nama alif qata'. Hamzah qata' tu nama dia apa? Hamzah, iaitu hamzatun hamim, hamzah izai ta mabutah, ya. Okey, hamzah istifham. Istifham ialah hamzah qata' yang berbaris bawah, tapi kita tak perlu bariskan, ya, sebab dia hanya perkataan
Arab saja, bukannya Al-Quran ya. So kita letakkan dia tanpa baris. Istifham, sim, ta, fa, ha, alif, mim. Itu dia. Kerana terdapat hamzah istifham ya, yang membuatkan dia berbentuk soalan. Kalau tak ada hamzah istifham ni, dia hanya fi'il mudhari' maklum wazan 4 muzakkar majmu' yang marfu'. Nu'minu tu ya. Tetapi disebabkan ada hamzah istifham ni, dia mengambil bentuk soalan. So bila kita memberi makna tu, pastikan kita akan memberi makna dalam bentuk soalan, iaitu apakah patut kami semua beriman. Okay. So leksi logos ni, bila dah siap ni, tuan-tuan boleh simpan dia ya. Macam mana nak simpan? Kalau gunakan komputer, dalam komputer tu ada ada kekunci print screen ya, kekunci print screen, tekan di situ saja, dia akan simpan dalam print screen ya, di folder komputer ni. Nanti cari balik bila nak rujuk, tak payah nak buat 2 kali ya, boleh cari dia saja dan kita boleh guna pakai kalau untuk kita kongsikan dengan rakan-rakan kita ya yang lain. Nanti kita boleh retrieve balik ya, dengan panduan yang lengkap. Ya, inilah penerangan secara keseluruhannya tentang nu'minu, iaitu apakah patut kami semua beriman ya. So bila kita sudah mengetahui mengenai ni, kita tengok balik pada ayat tu dan masukkan dia, konteks dia dalam ayat ni, iaitu qalu. Kita sudah tahu, kita dah belajar di mana dulu dengan daripada senarai kata terbitan qaf waw lam ya. Patutnya tuan-tuan semua dah kenal dah. Ini fi'il madhi, maksud dia apa? Mereka berkata ataupun mereka telah berkata. Cerita ni cerita yang dah lepas ya. Kalau kita tak sebut telah pun, kita kena faham yang konteks dia, perkara ni dah berlaku dulu ya. Mereka telah berkata, nu'minu, patutkah kami semua beriman, kama, seperti mana, manas sufaha ya. Ini as-sufaha ni fa'il, so kita ambil fa'il dia dulu untuk menterjemahkan, iaitu orang-orang yang bodoh itu telah beriman. Mana ni adalah kita dah buat sebelum ni, yang mana di sini ya, kita telah membuatnya, makna dia telah beriman. Jadi siapa yang telah beriman tu? As-sufaha ni. Jadi orang-orang bodoh tu telah beriman. Jadi siapa yang kata ni? Qalu ni lah orang munafik tu. Dia katakan orang-orang Islam yang beriman tu adalah orang-orang yang bodoh ya. Sufaha ni makna kurang akal lah, tak cerdik maknanya ya. Itulah sambutan ya, kepada saranan ataupun nasihat untuk menyuruh mereka tu beriman. Jadi mereka jawab, patutkah kami semua beriman seperti mana orang-orang bodoh itu telah beriman ya. So Allah nak kita ambil pengajaran ni ya. Kemungkinan zaman ni pun berlaku ya, zaman ni pun berlaku ya. Ada juga orang yang melihat orang yang beriman ni seperti orang-orang yang kurang cerdik ya, kurang cerdik ya. Sebab kita orang Islam ni tak hebat macam dia orang kaya raya ya, ada kedudukan dan sebagainya, nampak mewah kehidupan orang bodoh. Sedangkan orang beriman ni sederhana saja. Mereka menganggap orang beriman ni macam orang-orang yang kurang cerdik ya. Itu berlaku ya. Mungkin dalam konteks sikit berbeza daripada dulu ya. So ini sebenarnya adalah sambungan daripada ayat di atas ni. Wa iza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu. Qalu ni qalu yang sama ya. Jadi sambung dia, amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha. Apabila dikatakan kepada mereka berimanlah, ini fi'il amal yang jamak ya. Berimanlah kamu semua, waw al-ziyadah itu adalah kamu semua, kama seperti mana, amanan nasu, orang-orang manusia itu dimaksud ini orang yang telah beriman telah ya, manusia itu yang telah beriman. Qalu, mereka berkata, anu'minu kama, patutkah kami semua beriman seperti mana
orang-orang yang tak cerdik itu, ya, ataupun orang bodoh, dia kasar sikit bunyinya, kalau orang bodoh lah, dia kata orang bodoh tu telah beriman, ya. Okey, insyaAllah diharapkan dapat dengan sedikit panduan ni tuan-tuan sudah boleh melihat, ya, macam mana untuk mengenal kalimah-kalimah di dalam Al-Quran. Bukan saja mengenal, tapi kita boleh memberi makna kepada dia dan kita akan memahami konteks kalimah tu di dalam ayat-ayat Al-Quran. Jadi kalau kita faham itu, maknanya kita akan memahami isi kandungan ayat-ayat itu, dan yang paling penting ialah macam mana nak menterjemahkannya di dalam kehidupan kita. Ya, kena buat reflection. Nah, itu bahagian dipanggilkan tadabbur. Ya, so sebelum pergi tadabbur tu sekurang-kurangnya sampai ke tahap kita boleh menterjemah dan memahami itu, ya, sangat-sangat penting, ya. Okey, kita sudahi di sini dulu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kita akan sambung besok. Ya, besok kita akan lihat kalimah-kalimah yang lain yang berbeza daripada yang mana yang kita telah kongsikan sebelum ni, ya, supaya kita akan menambahkan lagi vocab kita, ya, kalimah dalam ini. Nanti saya sudah unshare the screen tadi, ya, tunjukkan, ya, sebelum. Mungkin besok saya akan kongsikan yang mana okey, An-Nu'minu sudah, Amanah sudah, Amanu kita sudah buat, Amanah sudah buat, Amanu sudah, ini pun sama. So wa aminu sebenarnya sudah, tapi penambahan waw saja, ya. Okey, kemungkinan besok saya akan bawa ke tuan-tuan yang ini, yang yu'minu ni, ya. Sebab dia ada kalimah an tu. So besok saya akan kupaskan an yu'minu ni, ya. Sebab dia belum jumpa lagi. Ya, belum jumpa lagi di atas, ya. Sebab ini dia bentuk apa? Bentuk mansub. Ya, ini adalah fi'il mudhari' majmu' yang mansub disebabkan oleh kalimah an. Itu saya akan kupaskan besok. Dan kalau kita ada masa, kalau kita boleh buat dua, saya akan bawa juga untuk kalimah yang ini, ya. Fatu minuna pula. Ini berbeza sikit daripada yang lain. Yang mana yang kita telah buat tu kita tak ulang lagi, ya. Sebab sepatutnya tuan-tuan dah kenal semua, ya. Okey, insyaAllah kita akan jumpa besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Doktor.